وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada tengah hari ini, pada petang ini untuk kita meneruskan kuliah zuhur kita, dan kita ucap terima kasih kepada pihak audio kuliah yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Dan untuk itu saya nak minta semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di audio kuliah untuk salli ala Sayyidina Muhammad, buat beberapa benda ni. Yang pertama, saya nak minta semua yang ada sekarang ni, yang sedang mengikuti kuliah sekarang ni, tolong sharekan live video kita pada petang ni. Semua nak minta semua ni. Ada dengan saya sekarang ni ada Aini Naim, ada Siti Aisyah, ada Air Mata Kasih. Huyo, nama sedihnya kami dengar. Puan Nur Aini Tahrin, Rosnani Maknur, dan semua dan 35 orang yang lain. Saya nak minta semua minta tolong untuk kongsikan video kita. Kita ada Maimanah Ibrahim, kita ada Durah Afiqah, Intan Sumayyah, Ustazah Ruhil, ahlan wa sahlan, Saudah Ali, dan semualah insya-Allah. Saya minta tolong kita kongsikan video kita ni supaya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua orang boleh mengambil manfaat daripada apa yang nak kita kongsikan. Yang keduanya, saya nak semua aktifkan ruangan komen dengan poin-poin daripada apa yang nak kita bincangkan pada petang ni insya-Allah. Dan saya memilih kitab kumpulan hadis Nabawi riwayat 10 sahabat yang disusun oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Ada kitab ni, dia menghimpunkan 10 sahabat, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat. Dan pada kesempatan kita pada petang ni, saya nak memetik beberapa hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad. Hadis-hadis
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu yang nak kita bincangkan pada petang ini insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Betul tak? Saya salah sebut pula. Betul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tangga untuk menuju kedudukan yang tinggi daripada sebahagian hadis-hadis Sayyidina Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Saya masuk terus kepada hadis yang ke-39 bersesuaian dengan 39 orang yang sedang menyaksikan pada waktu ni. 39 orang, hadis ke-39. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, hadisnya berbunyi, berdoa dan beristighfar sebanyak 3 kali. Berdoa dan beristighfar sebanyak 3 kali. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yad'a thalathan wa yastaghfira thalathan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wan Nasa'i. Maksudnya daripada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi berdoa sebanyak 3 kali dan beristighfar sebanyak 3 kali. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam doa kita itu apa yang Nabi SAW biasa buat, ada doa-doa yang penting yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang Nabi SAW panjatkan, dan Nabi SAW akan ulang dia sebanyak 3 kali. Nabi senang buat demikian. Macam kita dah sebut tadi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nabi ajak dekat kita untuk baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Doa apa? Doa dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi doa ni tak bagi hari ni. Doa ni iklan, nak bagi pagi esok. Doa ni sangat menarik sebab panjang doa tu. Saya pun tak bawa kita Al-Azkar tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang tu pun kena baca 3 kali juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baru jumpa tadi. Bukan, baru perasan tadi. Dan hebatnya doa ni tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, doa yang dipanjatkan oleh Abu Darda. Cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Darda radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa ni, line video interrupted. Apa? Line tak okey. Okey. Lalu subhanallah, Ustazah Ruhil kata line interrupted. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Darda radhiyallahu anhu, orang mai habaq dekat dia, wahai Abu Darda, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rumah kamu terbakar. Kalau kita lah macam bat hari tu kan, orang mai habaq, bat rumah terbakar, Allah, macam mana agak kelang kabut. Abu Darda tadi kata apa? Tak, rumah saya tak terbakar. Sungguh terbakar semua tu. Dekat rumah tu terbakar habis. Dia kata tak, rumah saya tak terbakar. Dia punya confidence level dia sangat tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sungguh bila balik tengok-tengok rumah dia memang tak terbakar. Rumah orang lain semua terbakar, tapi rumah dia tak terbakar. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan doa tu. Dan bukan sekadar tu, dia yakin dengan doa tu. Sebab tu kita selalu saya sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bila kita beramal dengan apa-apa amalan pun syarat dia mesti yakin. Tak yakin tak jadi. Pasal apa orang ni buat dia dapat, pasal apa aku buat tak dapat? Yakin tak?
Buat yakin tak? Pasal tak yakin tu tak dapat. Dia ada satu benda yang disebut dalam amal ni, dia kena ada yakin. Iman kuat. Keimanan dia atas amalan tu sangat kuat. Maka dia akan dapatlah kelebihan tu. Bila dia tak yakin, maka dia tak dapatlah kelebihan tu. Maka dia kena ada yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Nabi biasa mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Jadi sebab tu okey, antara amalan yang kita boleh buat pada waktu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kod lah, kod susah nak dapat. Salli ala sayyidina Muhammad, amalan-amalan tertentu. Kami dekat sini ada wirid-wirid yang kami amalkan pada setiap pagi dan petang. Dalam wirid-wirid tu bagus-bagus tu. Dia panggil zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW beramal pada setiap hari. Kita pun beramal. Kod lah kalau tuan-tuan tak berjumpa tang mana ataupun hadis mana yang boleh beramal, pergi dekat internet ke, pergi dekat kedai buku ke, pergi cari kitab buku nama dia Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat. Dalam tu dihimpunkan amalan-amalan yang Nabi SAW amalkan dan Nabi SAW suruh kita amalkan. Dan kalau tuan-tuan perasan, setiap daripada amalan tu semua 3 kali. Sebab Nabi SAW selalu sebut beramal 3 kali, beramal 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siti Aisyah, saya duk pegang wirid Rabbani yang ustaz bagi dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua dapat kan wirid Rabbani saya tu kan? Ada satu kisah. Saya tak tahu saya cerita kat sini ke saya dekat mana. Cerita kat sini ya. Yang seorang makcik tu dia dalam live Kau ada tak dengar lagi. Saya nak cerita apalah. Ada seorang makcik tu satu hari dia telefon saya. Waktu tengah duk buat kereta. Dia kata, Ustaz, Salih Ahmad, lama dah saya cari nombor telefon Ustaz, dia tak jumpa. Lepas tu Salih Muhammad ni baru dapat dan nak bagi tahu kat juga Ustaz. Apa dia? Dia kata, saya ni suami saya kena heart attack, dia kata. Almarhum suami meninggal dah suami dia tu. Ni cerita beberapa tahun sebelum suami dia meninggal. Tapi duk cari saya tak jumpa, dia kata, nak cerita. Hari tu dapat nombor telefon, dia cerita. Dia kata suami dia kena heart attack. Bila suami dia kena heart attack, dia kata dia tak ada apa dalam poket. RM30 pun tak ada waktu tu. Tak tahu nak buat lagu mana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak tahu nak buat lagu mana. Dia kata start pada suami dia kena heart attack tu, dia buat apa? Dia duduk zikir dengan wirid Rabbani tu lah. Yang 7 zikir tu. Zikir. Dia kata saya serah sungguh-sungguh pada Allah. Tak tahu ambulan mai ambil. Saya sebab dia telefon je hospital yang dekat. Hospital yang dekat dengan yang urus tu, hospital separa kerajaan. So betul panggil tu. Bukan hospital kerajaan lah, maksud hospital swasta lah. Lalu subhanallah, saya cuma mai ambil apa sebagainya buat pi. Mula-mula ambulan tu tak charge lah, memanglah hospital lah tak charge lah. Kemudian Salih Muhammad waktu nak buat, dia kata, saya tak tahu ni, saya tak ada duit ni. Doktor mai cek orang sebelah kata apa? Paling kurang 30,000. Mana saya nak cari duit saya RM30 pun tak ada ni. Dia kata waktu suami saya diuruskan dekat ward tu, dekat apa ni kecemasan tu, saya pergi dekat surau, saya duk zikir tu, saya serah dia suruh pada Allah. Bila doktor mai cek beritahu apa semua, lepas tu mai habaq Salih alaihi Muhammad mai cerita, dia kata kos nak kena lebih kurang 30,000, tapi dia kata kami tak apa lagi, kita buat bagi selesai dulu. Buat selesai dulu. Lalu subhanallah, dan bukan setakat tu, bila suami saya tu dia ambil, dia kata diletak di ward istimewa, dia kata yang saya tak tahu apa depa pandang kat kami ni, dia kata. Depa pandang kami ni lagu mana, macam kami ni orang hebat ke orang apa, dia tak letak tempat VIP, dia kata. Sampai ke tahap sampai macam tu lah. Lalu subhanallah, sampai selesai, sampai suami saya keluar pada hospital, sekupang pun hospital tak charge, dia kata. Saya tak ada insurans, saya tak ada apa. Hospital tak charge walau 10 sen.
Gitu. Saya yakin, dia kata semua ini semua berkat daripada amalan biiznillah, dengan izin daripada Allah lah. Untuk maksudnya tu bila dia buat amal tu dia yakin. Kita buat amal tak yakin. Buat bagi-bagi buat je lah. Orang suruh buat lah. Yakin tak ada. Subhanallah Sulaiman. Abang nak cerita lagu tu lah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa pin tu? Rauf pin lah, Rauf. Yang mana? Tu Rauf pin ha? Oleh pin lah. Okey. Pin salam. Pin nombor akaun pun betul. Pin salam ustaz. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah bila kita buat amal ataupun kita berdoa, salah satu benda yang sangat penting dalam amalan dan doa kita ni, mesti ada yakin. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamahlah. Jadi syarat nak jadi istiqamah ni, dia mesti iman. Iman ni yakin lah. Pasal apa yang maklum tiap-tiap hari duk buat sidul istighfar tak berhenti-berhenti? Oh, Ustaz takut mati hari tu, Ustaz. Kalau mati hari tu, Nabi kata siapa baca sidul istighfar hari tu, dia mati hari tu, maka dia masuk syurga. Tu yang maklum buat tiap-tiap hari tu. Tu iman lah tu. Oh, subhanallah, saya tiap-tiap hari kalau boleh tak mau tinggal bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un. Bila jumpa dengan orang, tiba-tiba ada orang dekat-dekat dengan kita positif COVID tu, kita rasa apa? Takut aku berjumpa dengan dia pada hari yang aku tak baca bismillahirrahmanirrahim tu. Boleh faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab seorang sahabat tu dia bila dia lumpuh, padahal dia yang meriwayatkan hadis tentang bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' tu. Kan siapa beramal dengan dia tak akan kena musibah pada hari itu. Hari itu langsung tak akan kena musibah. Tapi hari itu dia lumpuh. Lepas tu bila para sahabat pergi jumpa dia, jeling-jeling dia kata apa, hampa tengok-tengok apa? Dia kata, yang aku kena ni bukan pasal aku menipu atas nama Nabi ke, tipu atas nama sahabat ke. Tapi hari aku kena lumpuh ni, hari tu aku terlupa baca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kalau macam tu keadaannya, kita patut tak tinggal bismillahirrahmanirrahim ni? Tak patut dah. 3 kali pagi, 3 kali petang dalam suasana macam ni, keadaan macam ni. Tapi syarat satulah, kena yakin lah. Confident tu kena ada. Tapi jangan pula confident bismillahirrahmanirrahim, keluar emas pun tak pakai, pergi salam orang, peluk orang, cium orang ni apa semua sebagainya. Tak boleh macam tu. Selain pada doa, ikhtiar kena ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Kena ada juga. Jadi tentang sallallahu alaihi Muhammad, maka dalam kita beramal ni kita kena ada yakin. Nabi SAW ajak dekat kita amalan. Bila doa, Nabi SAW biasa akan ulang 3 kali. Doa-doa yang penting Nabi SAW akan ulang 3 kali. Jadi boleh tak Ustaz setiap doa yang kita baca tu kita nak ulang 3 kali? Boleh. Tapi doa yang kita rasa sangat-sangat penting untuk kita ulang, untuk kita baca tu, yang kita harap tu, yang tu kita ulang 3 kali. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW buat. Dan ada doa-doa tertentu yang warid daripada Nabi SAW yang memang Nabi SAW suruh buat 3 kali. Maka kita buatlah 3 kali. Dan itulah penting bila kita nak buat amalan, kita mengaji. Nah, kita tahu buat amal pasal apa? Ada Nabi SAW suruh buat 10 kali. Macam la ilallah tazzalika lahul mulku Nabi SAW suruh buat 10 kali. Ada Nabi SAW suruh buat 33 kali. Ada Nabi SAW suruh buat 10 kali. Ada Nabi SAW suruh buat 100 kali. Maka susunan amalan itu dia mesti sesuai dengan apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Tapi ada tak doa-doa khusus yang doa-doa yang kita khususkan untuk diri kita sendiri, yang kita nak dan kita saja nak ulang 3 kali, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah apa-apa. Dan bukan sekadar tu, kata perawi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa yastaghfira thalathan, dan Nabi SAW juga beristighfar sebanyak 3 kali. Ini kita bisa dengarlah. Astaghfirullahalazim, 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 ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i.
Hadis yang kedua, hadis ke-40. Hadis meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika berbaring. Tuan-tuan jangan duk cari dia susunan hadis ni, dia berselerak sikit. Sebab dia hanya petikan-petikan hadis yang disampaikan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pasal apa tiba-tiba duk cerita pasal doa, tiba-tiba pipi kat tangan pula ni. Ni sekadar susunan hadis-hadis yang disampaikan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu tanpa mengikut susunan ataupun tajuk yang dibincangkan. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika berbaring. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madji'ahu wada'a yaminahu tahta khaddihi wa qala Allahumma qini 'adzabaka yawma tajma'u ibadaka, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atau kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbaring di pembaringan, maka baginda akan meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya dan berdoa, Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, peliharalah daku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Hadis ni cerita cara Nabi SAW bila Nabi SAW tidur. Maksudnya Nabi SAW tidur letak tapak tangan kanan ni di pipi kanan. Jadi bila tapak tangan ni kat pipi kanan, maksudnya Nabi SAW berbaring di sebelah kanan. Nabi SAW baring sebelah kanan, maksudnya rusuk kanan ni di belah bawah, rusuk kiri belah atas. Tangan kanan Nabi SAW tak cerita tak mana. Ikutlah selesa nak tak mana tangan kanan ni. Letak atas ke, nak letak tepi ke? Asal tangan kiri ni, nak letak atas ke, nak letak tepi ke, nak letak ke mana ke? Terpulang nak letak perut ke? Tak apa. Tapi dalam riwayat ni cerita tapak tangan kanan Nabi SAW tahu dia tak mana. Dia letak bagi jadi macam bantai. Tak bantai. Jadi ada bantai tak? Ada dalam riwayat cerita Nabi SAW ada bantai. Bantai biasa Nabi SAW guna untuk bersandar. Ada hadis cerita tentang tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu subhanallah, Nabi SAW bila baring, Nabi SAW akan baring sebelah kanan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan tapak tangan kanan dia duduk di atas kat pipi dia. Nampak soleh je tidak gitu kan? Subhanallah. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke tahap tidur tangan nak letak tak mana pun Nabi SAW ajak kat kita. Apa khasiat dia Ustaz? Kalau letak orang ni dapat khasiat apa? Koklah jadi muda ke, cekang ke, ni kedok-kedok hilang ke, kan, bangkit segak ke, sehari tahajud boleh ke? Khasiat dia ialah dapat pahala. Pasal apa dapat pahala? Pasal tiru Nabi SAW. Yang tu kan? Selebihnya tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan subhanallah, depa buat kajian, rupa-rupanya bila kita tidur baring sebelah kanan, bila kita tidur baring sebelah kanan, apa yang jadi? Perut kita ni, perut besar kita ni duduk belah kiri. Maka perut besar, bila perut besar tu kita khusus perut lah duduk dalam tu. Jadi Salih Samad dia duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk belah kiri. Jadi bila duduk belah kiri ni, maksudnya dia tidak terbeban dan dibebankan. Sebelum saya duduk syarah hadis-hadis ni, saya duduk tanya doktor. Saya kata pasal apa Nabi SAW baring sebelah kanan? Saya tanya doktor. Doktor jawab. Dia kata, ni kita punya usun duduk belah ni. So kalau kita tidur belah sini, weight, berat badan ni menekan usus. Bila dia menekan usus, dia reflux. Gas dekat dalam perut kita tu
dia akan push balik naik ke atas. Dan untuk setengah orang yang dia punya dekat sini dia ada valve. Valve ni dia mungkin lemah. Bila lemah tu, reflux tu akan menyebabkan dia punya, Allahumma salli ala Muhammad, gas tu naik sampai ke tekak dan kita akan jadi heartburn. Kita akan rasa pedih ulu hati. Salli Muhammad. Bila benda tu tak terkawal, dia akan mai kepada penyakit-penyakit yang lain. Itu kata doktor tu. Dia bohong, saya bohong lah. Kan? Salli Muhammad. Tapi logik, ada logik lah. Dan start pada dia kata tu, sungguh saya berasa sungguh. Mungkin mula-mula sebelum saya tak perasan sangat. Tapi tambah-tambah kita yang jenis makan malam. Jenis patient makan, kalau malam tak makan nasi, dia menggeletak. Ada orang patient tu kan? Lepas maghrib, lepas isyak dia makan. Lepas isyak makan, kalau tak makan tengah malam tu, macam tu bangkit pagi-pagi menggeletak. Boleh nak makan, tapi makan yang patut tengah malam. Jangan makan nasi, jangan makan berat. Tahu makan apa? Makan buah apple hijau. Makan apple hijau lebih baik pada apple merah. Tapi don't drink your fruit, bite your fruit, ataupun eat your fruit. Jangan minum buah kamu, gigit buah kamu. Ni dia panggil apa, orang Salih Samad ni, pakar nutrition ni sebut, pakar nutrisi. Rupa-rupanya kalau kita blend, kalau kita makan buah, kita gigit dah perak-perak tu, kita sedang burn kalori kita dengan kita gigit. Dia kerja. Kenapa? Kena minum. Dan bukan setakat tu, dia menghilangkan sebahagian daripada nutrisi dia. Baru saya tahu, saya pun tak tahu. Semenjak ni duduk berkawan dengan pakar-pakar nutrisi ni, tahu jugalah kan. Sabar sikit tu. Dan jangan makan berat waktu malam. Lewat malam jangan. Waktu time paling cantik untuk makan ialah pada waktu maghrib. Sebelum maghrib. Itu time paling cantik untuk makan. Pukul 7. Jangan skip breakfast. Ada orang dia nak kurus tapi dia skip breakfast. Dia skip breakfast. Skip breakfast tu bukan menguruskan tapi menggemukkan badan. Entah. Breakfast kena makan. Time breakfast pukul Salih ala Sayyidina Muhammad 6.30 sampai pukul 7 sampai sebelum pukul 9. 8.30 lebih kurang tu time. Jangan lewat, jangan lepas pada tu. Lepas tu jadi brunch. Rupanya Salih Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, tu rupa-rupanya ada. Dan subhanallah, Salih Muhammad, bila kita makan lewat, perut kita tak sempat nak proses. Bila kita tidur, apa jadi? Dia akan reflux ni panggil. Gas kita ni akan naik balik dan kita akan jadi pedih ulu hati. Pedih ulu hati sekali-sekala tak apa, tapi kalau pedih ulu hati yang berlarutan dan kerap, kena pergi cek. Takut lagi dia boleh jadi penyakit yang lain. Maka rupanya bila kita duduk macam ni, dia tak membebankan perut, maka tak jadi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keduanya, jantung kita. Jantung kita duduk belah kanan. Duduk belah kiri. Jantung duduk belah kiri. Kalau kita tidur kita baring sebelah kiri, apa jadi? Tubuh kita ni membebankan pressure pada jantung kita. Berat tubuh tu. Maka kalau kita tidur sebelah kanan, macam yang Nabi SAW ajak, dia release. Jantung kita tu tak terbeban. Maka tu hikmah di sebalik Nabi SAW suruh kita baring sebelah kanan. Selebih daripada tu saya tak tahu. Mungkin ada yang lain-lain lagi yang diperbuat kajian yang saya tak. Yang ni saya tanya doktor tu beritahu kat saya, yang saya cerita kat tuan-tuan. Takat tu je. Salih Muhammad. Kemudian Nabi SAW tidur, untuk keselesaan Nabi SAW, Nabi tapak tangan dia di pipi dia. Ada satu tidur Nabi SAW yang Nabi SAW tidur, Salih ala Sayyidina Muhammad, sebelum daripada selepas azan subuh, ada time dia Nabi SAW berehat sekejap. Salih Muhammad. Nanti saya tengok balik timing dia, exact time dia. Nabi sebelum masuk waktu subuh. Nanti saya tengok dia punya exact time. Ada exact time. Kemudian Nabi SAW tidur macam ni. Dia tidur, dia tahan tangan tu. Maksudnya dia jadikan tangan dia sebagai
sebagai tongkat. Maksudnya bukan tidur cara tidur sungguh-sungguh, tapi tidur tu sekadar untuk istirahat. Ada time dah sekejap. Nanti saya dapat time dia tu saya akan maklumkan balik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi meletakkan kedua pipi, meletakkan dua pipi pula. Meletakkan dua tangan, meletakkan tapak tangan kanan pada pipi dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan waktu tu juga Nabi SAW berdoa, doa yang kita boleh hafaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang kita boleh hafaz iaitulah Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, engkau peliharalah daku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Ini doa ni. Nak tidur pun minta doa jauh pada azab. Salli ala sayyidina Muhammad. Takutlah tuan-tuan, takut. Salli ala sayyidina Muhammad dengan azab-azab ni pasal apa? Pasal apa yang takut sangat dengan azab ni? Pasal kita banyak buat dosa. Kita banyak buat dosa. Kemarin saya sempat tengok National Geographic. Saya ada time-time saya suka, antara saya tengok tu National Geographic lah. Subhanallah. Dia ada orang-orang yang suka buat salli ala sayyidina Muhammad. Farizan Zamrian cakap dalam bahasa Melayu boleh tak Ustaz? Boleh? Ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Boleh? Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Tapi kalau boleh hafallah doa ni dalam bahasa Arab. Dan Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, nak tulis dalam bahasa Rumi takut salah. Saya tolong heja, tuan-tuan tolong tulis. Tolong heja nah. Bagi tumpuan sikit. Bagi tumpuan ambil pen, tolong heja. Okey, saya nak tolong hejakan dekat tuan-tuan. Allahumma alif lam ha mim. Allahumma ada syadah atas mim. Allahumma ada syadah atas lam, ada syadah atas mim. Allahumma qini qaf nun ya. Qaf nun ya. Qini. Allahumma qini. Betul? Azabaka. Ain Zal Alif Ba Kaf. Ain Zal Alif Ba Kaf. Azabaka. Lagi? Boleh? Dapat tak tu? Allahumma qini azabaka. Kemudian yauma. Yauma. Ya waw mim. Bagi di atas. Yauma. Lagi tajma'a. Tajma'a. Ti pula. Ta jim mim ain. Ta jim mim ain. Tajma'u. Tajma'u. Habis? Boleh? Ibadaka. Aim ba alif dal kaf. Ibadaka. Boleh dapat semua? Baca. Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Boleh semua dapat? Ra'u boleh tak ni zoom dekat ni? Ni kat sini. Tak boleh zoom? Okey. Okey, dah dapat alhamdulillah. Semua dapat nah? Baca tengok. Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Salih Muhammad. Okey, tak apa. Kena hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okey, hadis ke-41. Hadis ke-41. Habis dah? Semua dapat dah? Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis tentang tanam tanaman dalam syurga. Nak tanam dalam syurga ni. Tanam pokok dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi duk bincang tadi ni. Duk main bincang tahu apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih Ustazah Rohil. Betul lah tu. Betul lah tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duk bincang nak buat tanam sayur-sayur kat atas bukit tu. Nak korek buat kolam ikan dengan nak tanam sayur. Tahu pasal apa? Kalaulah dekat luar tu jadi macam-macam tak terkawal ke apa sebagainya, kita boleh survive kat dalam ni ya? Nak tanam, boleh tanam padi ya? Kan? Saya Jumat. Sayur ada, ikan ada, buah-buah ada, apa semua ada. Pekat-pekat kita dalam tempoh PKP ni pergi beli pokok buah ke apa-apa, kita bagi penuh dengan madrasah kita ni dengan sumber-sumber makanan. Kan? Jambu batu lagi. Sembelih babi tu. Jangan makan pula. Rupa-rupanya saya yang ni pun saya tengok dekat ni juga. Rupa-rupanya babi ni dia, walaupun kita kata babi sungguh dia ni, memang babi pun nama dia. Rupa-rupanya dia mai menyuburkan tanah. Tu fungsi dia. Dia Allah tak jadi saja. Dia mai, dia bantu untuk suburkan tanah tu. Tapi kita geram lah. Dia rosak pokok kita. Tapi memang fungsi dia ialah untuk dia suburkan tanah tu. Dia mai, dia gembok tanah. Marah sungguh kat babi ni. Aduh, subhanallah. Jadi kan kita tanam sayur, kita tanam macam-macam susun. Nak tengok apa keperluan kita seharian yang kita guna, kita pakai, yang kita tak payah beli kat kedai. Lepas tu buat bahagian-bahagian. Ni bahagian pokok ni, bahagian pokok ni, bahagian pokok ni, bahagian pokok ni. Kita manfaatkan seluruh tanah yang ada ni dengan hasil tanaman sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, dan ni lah, apa ni, binatang-binatang ternak yang kita boleh makan. Lepas ni tak payah pergi kedai lah. Teringin nak makan ayam, tangkap ayam sembelih. Teringin nak makan kambing, sembelih kambing makan. Kan? Sallallahu alaihi. Tak payahlah, belah sendiri lah lepas ni. Tengok Ustaz Mahi mai duduk ni. Ingat suruh mai saja. Mai belah kambing lah. Belah kambing, belah ayam ya. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu Muhammad, maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tu kita nak buat itu. Tapi kita nak duduk kat akidah ni bukan selama-lamanya. Kita tanam pokok, lepas tu tumbuh pokok tu orang makan, kita dapat pahala. Yang tempat kita nak pergi sebenarnya syurga. Kita pergi tanam siap-siap dah tumbuh-tumbuhan tu, pokok-pokok kita kat syurga tu, tanam siap-siap dah. Boleh tak? Boleh lah. Kan kita syarat Allahumma salli ala Muhammad, kita nak masuk syurga. Memang semua kita nak masuk syurga. Maka bersungguh-sungguhlah sikit tunjuk kata kita ni nak masuk syurga. Mai duduk Allahumma salli ala Muhammad. Cerita makan semua sedap lah ni, waktu ni tengah puasa, Allah, tengah lapar ni. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad, kan? Cerita pelam pun sedap. Kita apa semua sedap ni. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, kalau kita nak pergi duduk, katalah nak pergi duduk kampung, lepas pencen nak pergi duduk kat kampung. Beli tanah siap-siap kat kampung tu. Bila nak pencen ni? Lagi 5 tahun, 6 tahun nak pencen, beli tu. Buat apa tuan-tuan? Pergi tanam siap-siap dah pokok-pokok.
Tanam pokok durian lah, tanam pokok rambutan lah, tanam pokok pelam. Tanam pasal apa tanam siap-siap tu? Nanti lepas 5 tahun pokok semua buah dah. Pokok besar-besar dah. Syok lah. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Maka, nampaklah kesungguhan dia nak balik duduk kampung tu sungguhlah. Tapi tengok-tengok tak ada pun. Macam orang seorang dekat rumah mak saya tu lah. Beli tanah dekat tu. Duk buat rumah. Saya duduk tengok. Oi, dia buat rumah ni tanah ni. Yang tahu tu pasal dia mesti lintas tanah almarhum ayah saya tu. Dia nak pergi ke rumah tu dia mesti lintas, ada sikit bahagian tu nak lintas sikit. Tu yang tahu. Tengok dia duduk buat rumah. Ni siapa rumah ni? Rumah cikgu. Bila dia nak duduk ni? Lambat lagi pasal dia tak pencen lagi. Ni baru duduk. Sallallahu alaihi wasallam dia duduk buat siap-siap. Sallallahu alaihi wasallam dia duduk buat siap-siap. Nanti lepas pencen dia nak main duduk. Tengok-tengok sakit masuk hospital kronik diabetik. Kronik diabetik. Lepas tu nazak. Waktu nazak tu anak-anak main duk abang duk talkin dia. Ngucap. Dia duk kata tukang mai dak hari ni. Batal dia hantar dak hari ni. Betul. Ngucap lah yang ngucap. Dak aku tanya ni batal mai dak ni, tukang mai dak ni. Tahu pasal apa lagu tu? Pasal itu duk fikir dalam kepala dia. Dia sakaratul maut dia macam mimpi. Kita akan mimpi benda apa, sebab tu ulama ajar kita. Antara cara nak mimpi Nabi SAW, bila nak tidur baca sirah Nabi. Baca sirah Nabi sebelum tidur. Jadikan amalan. Kita baca ada bedtime story kat anak kita. Cerita Sleeping Beauty lah, cerita The Seven Dwarf lah. Kan? Cerita apa ni, Alice in Wonderland lah. Cakap orang putih pula tu. Mimpi orang putih. Tu duk berangan macam-macam anak kita tu. Lepas tu cerita benda-benda tahyul kat dia. Benda merepek-repek. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, cuba cerita tentang Nabi. Bila kita cerita tentang Nabi, duk baca tentang Nabi, kita tidur saja dia akan terikut benda apa yang kita baca last tadi ni. Tahu tak? Dia jangan tengok cerita hantu waktu nak tidur. Dia buka cerita hantu, lepas tu dia lena mimpi hantu. Macam tu lah. Kan? Dia akan terbawa benda apa yang kita duk. Tambah-tambah benda kita duk fikir sehari. Baru beli kereta. Tidur malam tu, mimpi kereta lah. Mimpi tinta kereta, tukar sport rim, buat nombor pelik, balut kusyai macam lah. Dia mimpi lah. Benda berkait dengan kereta benda nak buat tu pasal benda tu dia duk fikir. Jadi bila kita, Sayyidina Muhammad, kita duk fikir tentang akhirat, dia akan mimpi akhirat. Bila kita duk fikir tentang Nabi, kita akan mudah-mudahan mimpi Nabi. Tapi kalau kita banyak duk fikir tentang dunia, waktu mati dia akan main dunia tu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Okey, tuan-tuan bayang macam ni lah ni. Kata malaikat maut main lah ni. Kan? Apa yang tuan-tuan akan fikir? Ada tak bil yang tak selesai lagi? Tak ada, alhamdulillah. Tak ada apa? Tak ada banyak bil apa? Ada tak hutang kereta yang tak selesai lagi? Ada tak hutang orang yang tak selesai lagi? Ada tak perancangan kita yang kita nak plan nak buat ni, yang kita nak duduk plan nak buat ni? Makcik-makcik duduk sini lega, alhamdulillah, seronok saya. Pasal tak boleh fikir lah. Nak fikir lagi nak buat rumah tahun mana? Tak ada dah rumah tahun lagi nak duduk tahun ni dah. Tapi ada orang dekat sana dia fikir lagi ni. Umur bayar-bayar macam ni, duk fikir lagi ni nak buat rumah homestay sana, nak buat rumah homestay kat sini. Duit ada, duit pencen. Sallallahu alaihi Muhammad, duk fikir yang tu, duk fikir yang ni, dia nak buat yang tu, duk buat yang ni. Dia main benda tu waktu dia dah ada komitmen dengan siapa-siapa, dia ada perjanjian dengan siapa-siapa, dia akan main ni. Yang ni tak selesai lagi ni. Yang ni tak buat lagi ni. Yang ni tak selesai lagi. Yang ni belum seal lagi. Yang ni belum bayar lagi. Yang ni berapa banyak benda dia nak fikir waktu dia nak mati tu. Sebab tu orang tua-tua dulu kita pejam mata rapat. Pasal apa? Tak ada benda apa. Hutang apa? Tak ada sekepiang, tak ada hutang.
Lama tak sebut KPR. Kan, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa. Pi lagu tu lega pi. Main nak dia kata apa? Tuan-tuan ni apa ni Tok Wan kita ni meninggal dah. Siapa-siapa ada hutang apa-apa main nak tuntut apa, mai jumpa saya nak main. Tak ada apa, sekupang pun orang tak main, tak boleh tuntut. Tak ada apa dengan orang. Tak ada hutang, tak ada masalah dengan orang, tak ada beban dengan orang, tak ada berkeling dengan orang, tak ada apa. Lega, elok gitu ya. Macam kita tengok. Dia main tang ni, Allah macam-macam ringkai. Macam-macam. Yang tu, yang ni, yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Padahal itu satu saat yang kena ingat Allah tu. Satu saat tu kena ingat Allah dah. Tak ada fikiran lain dah, tak boleh fikiran lain dah. Tak boleh nak fikir apa dah. Kena waktu tu serah diri dekat Allah. Tapi macam mana kita nak putus hubungan kita dengan dunia sedangkan kita sangat benda banyak kita duk terikat dengan dunia ni. Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada. Sebab tu orang soleh dulu mereka tak mau fikir apa dah. Tak mau. Tak mau apa-apa dah. Tak mau dengan dunia ni, tak mau terikat langsung. Abu Darda tak mau apa. Apa pun tak mau. Rumah dia square 4 segi gitu ya. Tak ada apa. Kata, tak boleh ke nak ada sikit? Boleh dia kata. Tapi dia fikir-fikir nak pergi tempat tu. Susah nak bawa lagi. Biar belenggang pergi lah, senang sikit. Fikir begitu. Sebab dia fikir dunia sihat sangat nak banding dengan akhirat dia. Tapi kita macam ni lah. Bukan Allahumma salli ala nak buat macam mana lah. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah. Baik. Jadi tanam siap-siap tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman di tapak rumah kita kat syurga tu. Tanam siap-siap. Macam mana? Mari kita tengok hadis ni. Hadis ke-41. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tirmizi. Daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika malam saya diisrakan. Dan baginda, yakni Ibrahim AS bersabda, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim dah sampai salam kat kita. Nabi Ibrahim pernah sampaikan salam dekat kita. Kita pun tak pernah dengar, baru hari ni baru tahu kata Nabi Ibrahim bagi salam kat kita. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat kita ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terbaca satu riwayat, guru saya menyampaikan satu kisah pada saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan saya pun buatlah cari-cari sikit maklumat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam riwayat sebut tentang salah seorang daripada isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, nama dia Qanturah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qanturah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada relatednya dengan bangsa, dengan Campa. Campa ni, kita ni orang tanah Melayu ni, dia dulu satu keturunan ataupun satu bangsa yang besar, satu puak yang besar, dikenali sebagai Campa dia, Campa. Jadi subhanallah, dalam riwayat tu cerita, tidak mustahil orang Melayu ni berketurunan daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam lah tuan-tuan, wallahu a'lam. Saya bacanya, saya duk buat cerita merepek pula. Ulama sebut
Wallahu alam. Kita tak tahu. Buat kajian lah. Mana tahu. Salih alaihi Muhammad tuan. Sifat lemah lembut yang ada pada orang Melayu, adab-adab yang penuh adab ni yang dimiliki oleh orang Melayu, lidah orang Melayu yang sangat fasih ni, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang Melayu, mungkin keturunannya daripada Ibrahim AS. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi yang kita pasti pada hari ini, dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmizi yang disampaikan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu ni, bahawa Nabi Ibrahim pernah sampaikan salam dekat kita. Seronoklah tuan-tuan. Oh subhanallah. Bukan salam calang-calang orang. Kalau hari ni dapat, saya baru ni hantar mesej dekat Salih Azhar Muhammad, salah seorang daripada daripada tun yang terutama ni, Salih Azhar Muhammad ni, governor ni, Salih Azhar Muhammad tuan-tuan. Ucap tahniah dekat dia. Sebab apa ni, dah setahun pemerintahan dia sebagai tun utama negeri. Hantar dia, tahniah Tun Salih Azhar Muhammad atas ulang tahun apa semua ni, saya doakan apa semua. Dia reply kat saya terima kasih je, seronok bukan main. Kan? Dia reply terima kasih je, subhanallah, seronok bukan main. Apa ni, raja hantar reply mesej saya, oi bukan main lah, seronok bukan main lah, masya-Allah. Tuan-tuan Salih Azhar Muhammad, kalau bikin salam, sampaikan salam kat Ustaz Jafri, oi seronok lah ya Rabbi. Kan Salih Azhar Muhammad tuan-tuan, ya Allah. Kalau Agung hantar mesej, Agung jumpa, tolong jumpa orang, tolong sampaikan salam kat dia. Tolong sampaikan salam dekat warga Darul Faizin lah. Oh seronok kita di warga Darul Faizin ni, orang ingat kita. Tahu tak siapa sampaikan salam kat kita ni? Siapa? Nabi Ibrahim AS sampaikan salam kat kita. Masya-Allah. Bangga kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata, wahai Muhammad, sampaikan salam daripadaku kepada umatmu, dan ceritakan kepada mereka bahawa syurga ini sangat baik tanahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ini sangat baik tanah dia. Bukan tanah macam kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Tadi duduk bincang-bincang. Tanah yang tepi ni, tuan-tuan tengok tak tanah tepi ni? Tanah yang bukit tepi ni, yang tinggal ni kan? Perasan tak tanah di atas dia tu? Atas tu nama top soil. Tanah kita ni Allah bagi ni dekat Bukit Aping ni, tanah dia sangat mahal. Bahagian atas tanah bukit-bukit kat Bukit Aping ni, tanah dia kualiti tinggi dan sangat mahal. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia duduk atas bukit tu, dia duduk level atas. Lepas tu bawah dia makin keras. Kita duduk bawah ni, bawah keras dah. Ni tapak ni, dia melantai bukit dah ni. Sebab tu tanam pokok pun tak boleh jadi. Tanam pokok tak boleh jadi. Pasal yang atas tu pun dia ambil, dia buang habis dah. Tuan-tuan nak tengok lagi yang atas dia, tengok bukit tepi ni, dekat dengan asrama ni. Yang atas tu kan, yang oranye merah tu kat atas. Tu tak pasal tu. Tu sangat subur tanah tu. Jadi semua sebab tuan-tuan. Lepas tu kita rasa tanah ni tak best lah, tak seronoknya, keras lah tanah ni. Kalau tanah kat atas tu elok apa semua ni. Dia panggil tanah yang baik. Tanah yang paling baik, tanah syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tanah syurga, tanah yang paling baik, yang paling istimewa. Kita ni lah kalau mimpi nampak syurga sekali ni, agaknya Allah Rabbi, kira tak lena dah kot buat ibadat je kot rasanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak mau fikir lain lah. Tak mau apa dah. Kira nak tumpu buat ibadat lah. Nak habis harta semua nak sedekah habis lah. Tak mau apa dah. Pasal apa ni? Mimpi dah nampak syurga ni. Pasal apa kita ni duduk balok lagi ni? Sallallahu alaihi Muhammad kan? Nak sebut pun takut. Kan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, macam seorang budak yang ikut Sulaiman Ad-Darani. Dia ikut Syekh Sulaiman, Abu Sulaiman Ad-Darani ni. Budak muda kecil. Nak pergi haji sama dengan Abu Sulaiman ni. Tapi dalam perjalanan tu tengok dia orang ibadat tak berhenti-berhenti. Zikir, baca Quran, semayang, zikir juga. Kata budak-budak muda lagi dah ibadat lagu ni. Kita budak-budak muda tengok
guna anak kita. Masjid-masjid mai ke? Tapi mayang sunat cuma hilang. Kan? Mayang-mayang juga. Tapi main game boleh tahan. Kan? Tapi dia ni dah budak-budak macam tu. Orang kan apa ni riwayat sebut ni, orang muda ni separuh gila. Separuh pada gila boleh kat dia dengan budak-budak ni. Orang muda ni kan. Saya tengok satu dokumentari dia bawa lori sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam dia bawa lori, dia menjelajah Nusantara, Malaysia, Indonesia. Dia menjelajah dokumentari ni, National Geographic ni. Sampai separuh jalan dia berhenti tepi jalan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia berhenti tepi jalan, dia takjub tengok apa? Budak-budak Melayu ni duk main motor, angkat tayar, pijak kaki sebelah, angkat tayar. Dia pun heran, dia pun berhenti tepi jalan ambil gambar. Subhanallah, dia pun takjub. Kata dahsyat ni. Orang helmet tak pakai seluar pendek, berdiri satu kaki atas tayar, atas motor, angkat tayar. Subhanallah, naik dua orang, seorang belakang tukang tuis, seorang dekat depan. Dia takjub ambil gambar. Masya-Allah, kita orang muda. Aduh, subhanallah, saya umat tuan. Kata orang Melayu ni dahsyat tu. Kena hantar pergi Palestin. Kan? Berani. Dia hantar ke Palestin pergi. Agaknya subhanallah, bebas Palestin tu. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi budak ni yang ikut Syekh Abu Sulaiman ni, dia ibadat tak berhenti-berhenti, sampai dia tanya, kamu ni pelik saya tengok kamu ni, ibadat tak berhenti-berhenti, kamu tak penat ke? Penat. Itu pasal apa kamu yang macam ni? Dia kata, saya ni Abu Sulaiman, jangan kata apa kat saya. Saya pernah mimpi nampak bangunan-bangunan dalam syurga. Dia tidur malam tu, dia mimpi nampak bangunan-bangunan dalam syurga tu. Dia kata subhanallah, dia kata lepas dia jaga tu, dunia ni tak ada apa dah kat dia. Tak ada nilai langsung kat dia nak banding apa yang ada kat syurga. Dia kata lah ni matlamat dia untuk dapat yang tu je tu. Dah, sallallahu Muhammad. Itulah kata kita ni tak mimpi jumpa syurga lagi. Cuma minta doa tengok mimpi. Tengok semula, tengok makcik, ya Allah, ibadat kira duduk qiyamul lail tiap-tiap hari, kira tak keluar masjid, kita heran masjid ni pasal apa lagu ni. Rupanya mimpi jumpa syurga. Aduh, subhanallah. Nabi Ibrahim dia tolong bagi tahu, dia kata tolong bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, bagi tahu dekat umat kamu, syurga ni tanah dia sangat hebat, sangat baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sangat tawar airnya, dan bahwasanya tanah syurga itu subur, dan bahwasanya tanam-tanamannya adalah macam mana tanam-tanaman yang kita nak tanam siap-siap dekat syurga tu. Kata Nabi Ibrahim AS pesan dekat Nabi Muhammad SAW, suruh bagi tahu dekat kita, tanam tanaman dalam syurga ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kena start tanam pokok ni lah. Kena start tanam pokok ni lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tunjukkan Nabi SAW, pokok ni bagus Rasulullah, pokok ni bagus Rasulullah, pokok ni bagus Rasulullah. Ada satu pokok yang lebih bagus daripada pokok-pokok ni. Apa dia? Pokok di syurga. Macam mana tanam pokok dalam syurga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kena jadikan amalan ni. Nama amalan ni, kalau subhanallah namanya tasbih, kalau alhamdulillah namanya tahmid, kalau la ilaha illallah nama dia tahlil, kalau Allahu akbar nama dia takbir. Tapi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nama dia al-baqiyatus salihat. Itu nama dia. Nama dia al-baqiyatus salihat. Amalan yang berkekalan, pahala dia, ganjaran dia. Sallallahu alaihi Muhammad.
perkataan al-baqiyatus solihat tu ada dalam surah Al-Kahfi. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban khairun amala. Nama untuk subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ini nama dia al-baqiyatu as-salihat. Jadi jadikan amalan pada setiap hari. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan al-baqiyatu salihat ni. Allah bagi pahala, sallallahu alaihi Muhammad, angkat darjat, pohon-pohon dalam syurga, macam-macam lah amalan-amalan, kelebihan-kelebihan yang zikir ini yang nama dia al-baqiyatus salihat. Maka jadikan amalan. Dan al-baqiyatus salihat ini ada dalam wirid Rabbani itu. Ada. Jadikan amalan dia sehari 100 kali. InsyaAllah kita berhenti dalam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dah bincang berapa hadis tadi? Kita bincang 39, 40, 41. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang ke berikutnya. Hadis ke-42, hadis tentang bertaubat kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti, Siti Aisyah, Salih Alaihi Muhammad, Farizan Zambrian, Sarina Azizan, Maimanah Ibrahim, Dita Dizaini, lagi siapa, Ibnu Yusuf, Yusuf Yub, Fatin Amin, lagi siapa, Salih Alaihi Muhammad, Nur Faizon, Nur Faizah Syariat, dan semualah, dan semua yang mengikuti. InsyaAllah Sallallahu alaihi Muhammad, kita ucap terima kasih kepada pihak audio kuliah dan sahabat-sahabat yang ingin menyumbang kepada Sallallahu alaihi Muhammad program-program yang dianjurkan, yang disusun oleh pihak audio kuliah. Bolehlah memberikan sumbangan tersebut ke akaun Bank Islam AK Fastaqim Global 12168010042013. InsyaAllah mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan itu akan mendapat barakah dan akan dikira oleh Allah sebagai amalan yang berpanjangan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua.